Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara. Rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang insya-Allah akan membantu ibu, bapa, penjaga, anak-anak, remaja membina juara dalam diri kita. Saya Sharifah Alea. Hi, so good to see you all again. Okay, sebelum kita kemukakan topik pada hari ini, nak ucapkan hi dan selamat datang ke tetamu online kita. Kita ada Puan Linda dan Atika, Encik Suhaimi dan juga Ariana Sofia. Kita juga ada Puan Norita dan Iz Zakri. Hi everybody. Everybody looks so good today. Alhamdulillah. Okay, sekarang ni kita serius balik ya. Sebab topik hari ini adalah sebahagian daripada siri melindungi remaja kita dari melindungi remaja kita. Dan episod kali ini kita berbincang tentang ketagihan merokok, dadah dan gadget. Jangan terkejut. Itu yang paling, itu kira silent killer, okey? Bab ketagih ni menjadi lumrah hidup. Zaman remaja lah zaman yang paling best. Mulalah kita nak bereksperimen, nak mengambil risiko. Kononnya masa muda ni lah kita nak nakal-nakal. Bila dah dewasa nanti ada tanggungjawab lah, ada komitmen lah. Malangnya kajian menunjukkan anak muda remaja seluruh dunia ya semakin rancak eksperimennya, semakin mengambil risiko dan semakin terjebak dan tersangkut dengan ketagihan. Sebuah kajian di Malaysia pada tahun 1996 yang melibatkan remaja berusia 16 tahun mendapati 25% remaja lelaki dan hanya 1% remaja wanita merokok. Peratusan itu merupakan peningkatan sebanyak 67% dalam 10 tahun sebelum itu. Bayangkan dalam masa 10 tahun ada peningkatan 67% ya. Jadi cuba bayangkan berapa tingginya peratusan ini sekarang. Itu tahun 1996. Sekarang ni dah 2021. Jeng lah. Lebih mengejutkan lagi, kajian menunjukkan lebih 80% perokok di Malaysia mula tabiat merokok ini sebelum genap usia 21 tahun. Memang dalam usia remaja. Dalam sebuah lagi kajian merokok, 1/5 remaja berusia 13 hingga 15 tahun seluruh dunia didapati merokok. Pemerhatian juga menunjukkan antara 80 hingga 100 ribu kanak-kanak di seluruh dunia mula merokok setiap hari. That is 80 to 100,000 every day ya, children, kanak-kanak. Dan terbukti 50% daripada mereka yang mula merokok di usia pra-remaja akan terus merokok selama 15 hingga 20 tahun akan datang. Itu yang merisaukan. Yang 15 hingga 20 tahun tu, okey? Dah bukan eksperimen lagi dah tu. Di Malaysia, WHO menganggarkan hampir separuh keseluruhan rakyat lelaki merokok. Separuh. Setiap hari lebih kurang 50 orang remaja di bawah usia 18 tahun mula merokok dan kajian menunjukkan 30% remaja lelaki berusia antara 12 dan 18 tahun merupakan perokok. Itu baru statistik dan data perokok. Okey kawan-kawan, kalau kita tengok kajian yang dijalankan agensi anti-dadah kebangsaan pula, remaja merupakan 6 hingga 9% keseluruhan pengguna dadah dan penagih di Malaysia. Astaghfirullahalazim. Ini nombor yang sangat, ini data yang sangat-sangat menakutkan bagi diri saya ya. Juga didapati remaja seawal usia 13 tahun sudah pun terlibat dengan dadah jenis psikoaktif. Antaranya ketum, pil psikoaktif, ganja dan stimulan jenis amfetamin. Akhirnya, penagihan yang paling tidak tersangka-sangka tapi semakin meluas. Ketagihan internet. Kajian menunjukkan sebanyak 18% remaja seluruh dunia kini ketagihan internet. Risau, tambah risau dah sampai tahap anxiety dah ni sebab banyak betul benda yang membawa ke ketagihan sekarang ini. Setiap hari anak-anak remaja kita terdedah dengan potensi dan risiko terjebak. Bagaimana boleh kami, ibu, bapa, penjaga nak lindungi mereka? Untuk membantu kita menjawab soalan cepu mas itu, hari ini kita bersama dengan pakar psikiatri Dr. Anita Kodati. Hai Dr. Anita. Hai Lea. Kita dah kongsi data, kita dah kongsi statistik.
Tapi doktor sendiri dengan mata sendiri, you do this every day, you see it every day, you live it every day. Jadi boleh tak ceritakan sedikit mengenai remaja-remaja yang mengalami masalah ketagihan ini? So dalam kerja saya memang jumpa ramai remaja setiap hari. Yep. Dan di kalangan remaja memang kekerapan masalah gadget dan ketagihan kepada gadget, ketagihan kepada merokok dan juga kepada dada, especially jenis amfetamin sangatlah tinggi. Okay. Yeah, and memang membimbangkan kami juga sebab kebanyakan daripada ibu bapa tidak perasaan yang anak-anak mereka terjebak dalam masalah ni. So bila mereka datang ke klinik saya, kebanyakan sebab masalah keresahan, kegelisahan, masalah murung atau sedih. Okay. Dan dalam kita punya soal jawab, bila kita dah kita panggil establish rapport dan kita establish sedikit trust dengan kita punya klien, mereka akan beritahu kami yang mereka sudah lama, kadang-kadang budak umur 17 tahun, sejak umur 12 tahun sudah merokok dan sebagainya. So agak membimbangkan untuk kami juga. I see. Okay, kalau doktor nampak sendiri, adakah usianya makin muda ataupun memang remaja itu like that's the category that is? Saya rasa sekarang mereka bermula pada usia yang sangat muda. I see. Especially kalau budak-budak ni tinggal di kawasan macam Pangsapuri, sebab ada banyak influence atau pengaruh daripada kanak-kanak yang lebih tua, remaja yang lebih tua. So ada juga yang budak-budak yang sangat terikut sebab nak berkawan dan hero worship lah kira. Yalah, hero worship. Dan kadang-kadang mereka juga terbawa dengan idol-idol yang mereka tengok di laman sosial. So kalau ada idol-idol yang merokok atau especially membuat sesuatu tindakan yang kurang elok, kadang-kadang mereka terpengaruh dan akan terikut mereka. I see. Yeah. So sebenarnya dia masuk akal jugalah kenapa boleh terjebak dengan ketagihan ini, kerana di usia remaja ni itulah masa di mana seorang kanak-kanak itu ataupun seorang manusia itu is the most impressionable. Betul. Okay. Dan itulah masa juga kita punya anak-anak sedang explore dekat luar. Right. So pengaruh dari luar itu memang depends kepada kawan-kawan yang mereka kenali. Rakan sebaya dan yang paling dekat lah. Yang paling dekat dengan kawasan perumahan. Right. Yang penting kita kena faham kanak-kanak ni memang terpengaruh dengan orang yang dia paling banyak merapati atau spend time dengan. Okay, alright. Okay. So, macam mana kalau kita nak identify, kalau kita nak kena pasti sama ada anak-anak kita ni makin lama makin ketagih kepada sesuatu yang tidak elok? So, masalahnya macam saya kata tadi, kebanyakan ibu bapa tidak dapat kenal pasti kan. Saya rasa ini sebab zaman sekarang memang ibu bapa pun terpaksa keluar rumah untuk pergi kerja, mereka balik pun lambat. So cara-cara lain untuk kena pasti ialah kita harus cuba sangat peka dengan kita panggil macam sains yang sangat kecil, macam bau rokok ataupun ada setengah budak akan terbau tembakau ataupun terbau benda macam marijuana. So bau dia memang khusus sangat. Tapi memang budak sekarang mereka pandai untuk kita panggil camouflage. So dia akan spray macam-macam. So kalau kita terbau macam anak lelaki kita macam bau yang sangat manis-manis ke, kita kena suspect lah sebab mungkin dia dah camouflage bau rokok yang sebenarnya dengan perfume. Ataupun kita nampak tiba-tiba ada banyak chewing gum. Sebab budak yang merokok ni dia nak hilangkan bau, so bau dia akan so dia akan chew banyak gum. So
Lagi kita kena tahu anak kita dulu tak buat macam tu, sekarang dah bertukar. Banyak terkurung dalam bilik. Alright. Especially kalau masalah gadget addiction ni, mereka kurang nak keluar. Yeah. Mereka akan spend time siang hari, malam hari dalam bilik. Right. And memang kita boleh dengar lah dia punya sometimes dia punya bunyi daripada dia punya game. Gadget. Tapi masalahnya sekarang kebanyakan budak-budak pakai headphones. So kalau kita tak nampak batang hidung lah, ataupun kalau dah macam 3 jam dia tak nampak dia, betul. Adalah tu. Adalah sesuatu yang Atau kita Yes. selidik. ataupun bila kita panggil untuk makan, Right. Waktu masa makan kan, makan lunch ke makan malam, dia tak nak turun sebab dia mungkin tidak dapat nak berhenti daripada apa yang dia main. Okay. Ya. Alright, Dr. Anita tadi ada sebut juga antara faktor penyebab anak-anak muda ni senang ataupun lebih terpengaruh, lebih senang untuk terpengaruh dan juga terjebak dalam ketagihan ini adalah peer pressure ataupun hero worship. Apa antara faktor-faktor lain yang mungkin macam membawa mereka ke arah itu? So biasanya anak-anak lebih kurang sama dengan kita juga. Mereka pun under banyak pressure, banyak tekanan belajar, tekanan sekolah, kerja-kerja sekolah. So kadang-kadang setengah daripada mereka ambil bahan-bahan ini sebagai nak eksperimen dan untuk nak stay up late. Right. Untuk bagi lebih tenaga. Contohnya dada-dada jenis amfetamin ni kadang-kadang akan membuat mereka lebih alert waktu malam. So mereka boleh lebih belajar dan sebagainya. Ataupun nak menggembirakan diri mereka. Mereka rasa mereka sangat terlampau sedih atau tidak dapat macam motivasi untuk belajar. So mereka nak ambil benda-benda macam ni untuk motivasikan diri mereka, tetapi mereka tidak realize atau sedar benda ni membawa sesuatu kesan yang tak elok lah dalam jangka masa yang panjang. Lagipun barang-barang ini tanpa kita sedar, ibu bapa pun kurang sedar, boleh didapati di website-website yang tidak begitu legal di macam Facebook. Oh, okay. So mereka akan layari sendiri dan mereka akan beli. So kadang-kadang kita kena monitor juga. Bila jadi laman web itu adalah completely legal, tapi kira macam seller di laman web tersebut lah. So mereka boleh jual barang-barang ni di dalam web dalam bentuk nak bagi pil pandai belajar. So benda macam ni kita tidak akan sedar. Yang konten dia mungkin jenis dada amfetamin, stimulan. So anak-anak kita pun ada yang macam terjebak secara yang tak sengaja. Takutnya makin takutlah pula. Okey. So itu antara dada-dada yang akan diambil oleh pelajar lah, okey. Yang macam doktor cakap tu jenis dada yang kononnya bantu kita lebih cekal ataupun lebih peka, lebih cepat tangkap lah kononnya. Tapi bukankah side effects jenis dada ini akan dia punya side effects adalah yang opposite. Maknanya dia akan crash ataupun dia akan murung. Jangka masa yang lama dia akan jadi opposite. Sebenarnya tak lama sangat. So jenis dada yang stimulan ni kesan dia cepat dan kesan macam kita panggil withdrawal pun cepat. I see. So kadang-kadang ada kesan yang teruk seperti mungkin halusinasi dan sebagainya. So mungkin perangai anak tu macam tidak tertentu ataupun angin atau mood anak-anak tidak dapat dikawal, marah atau terlampau sedih. So kalau untuk ibu bapa nak identify, mereka harus macam peka kepada, sebab dada ni kena beli biasanya. So mereka kena
ada idea kalau kita bagi anak kita macam duit belanja ke, mereka belanja untuk apa? Okey. Adakah mereka belanja untuk macam benda-benda sekolah ke dan sebagainya? Sebab mereka biasanya akan ambil wang dari ibu bapa atau mereka jual benda dari rumah. Yang baru-baru ini saya ada nampak ada setengah budak dia sangat inovatif. Mereka jual macam contohnya lukisan mereka melalui Instagram dan mereka ada akaun sendiri yang ibu bapa tidak perasaan. So mereka ada duit sendiri untuk buat benda-benda macam ni. So agak maju juga budak-budak zaman sekarang. So kita tidak boleh macam tidak kenal anak-anak kita. Kita mesti sangat macam peka dan prihatin dan bukan sampai tahap kita nak mengawasi gerak-geri mereka, tetapi kita mesti ada connection dengan mereka supaya kalau mereka ambil langkah-langkah yang salah pada tahap awal lebih senang untuk kita bendung masalah ini. Alright, okey. Saya nak tanya pasal gadget pula sebenarnya kan. Okey. Bila kita fikir pasal ketagihan gadget, macam manalah kita nak bandingkan dengan ketagihan rokok dengan ketagihan dadah lah contohnya. Yang tu kita boleh nampak there will be signs, but gadgets mungkin dia tengah main game, mungkin dia tengah buat homework. Zaman sekarang ni susah nak tahu sama ada dia orang ni terlebih masa guna gadget ataupun betul-betul ketagih. How do we identify an actual ketagihan? So kalau ketagihan biasanya mereka akan rasa simptom withdrawal. Kalau katakan setengah budak kalau mereka asyik bermain gadget tetapi mereka tak ketagih, untuk sehari mereka tak pakai gadget, mungkin tak biasalah untuk kita semua, tapi mereka takkan rasa macam sesuatu yang sangat kehilangan sampai affect mereka punya mood, mereka tak boleh buat benda lain. I see. So ketagihan ini mesti ada kesan kita panggil withdrawal yang sangat jelas. So bila ada withdrawal, ada kesan-kesan buruk. Contohnya mood mereka akan affected, mungkin mereka jadi senang marah, mereka akan keep on meminta gadget ni, susah nak tidur, efek juga pada selera makan. So dia akan ada efek-efek fizikal yang akan nampak. Kalau kita ambil gadget itu daripada dia punya, ataupun off wifi lah, tak payah ambil gadget pun. Sebab tengoklah dia punya mengamuk untuk macam mana. Mengamuk. So dan mereka hanya akan settle atau tenteram balik apabila kita bagi balik gadget tu ataupun pasang balik internet. Okay, so withdrawal is that lah. The withdrawal for gadgets is that lah. You basically kalau dia tak dapat tu, kita tengok dia punya reaksi macam mana, dia punya perilaku macam mana. Kalau dah sampai ke tahap menjerit-jerit, mengamuk-mengamuk, itu kira boleh dikatakan ketagihan lah ya. Dan yang tidak boleh macam macam konsol atau dipujuk. Sebab memang kalau kita withdraw dari budak 4 tahun, mereka akan merajuk. Biasalah. Tapi mereka boleh fokus kepada aktiviti lain. Kalau ada remaja tu memang inconsolable lah. Yes. Alright. Banyak lagi soalan kita ada untuk Dr. Anita, tapi kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita membincangkan ketagihan merokok, dadah dan gadget. Ini sebahagian daripada siri kita How Do We Protect. Bagaimana kita nak melindungi anak-anak remaja kita daripada ketagihan. Kalau kita tengok ya Dr. Anita, kajian menunjukkan seluruh dunia lah, ni kajian seluruh dunia menunjukkan ada kecenderungan yang lebih tinggi lelaki yang akan lebih senang ketagih daripada perempuan, dan juga kebarangkalian seorang remaja yang tidak bersekolah lebih cenderung ialah ketagihan apa-apa sajalah, dadah ke, rokok ke apa ke, berbanding dengan remaja yang bersekolah. Jadi kita ada data ini. Bagaimana kita nak gunakan data ini untuk membendung masalah ketagihan ni?
So very good data. Sebab data ni boleh membantu kita. Nombor satu, dari segi perbezaan lelaki dengan perempuan. Betul. So beza yang sangat ketara ialah lelaki biasanya cara mereka bersosial lain dan berbeza daripada budak-budak atau remaja perempuan. Betul. So remaja perempuan mereka biasanya suka berborak, suka bercakap tentang contohnya fashion atau K-pop stars dan sebagainya. Whereas remaja lelaki mereka biasanya fokus untuk menampilkan mereka sebagai macho. Right. So kadang-kadang idea-idea mereka apa itu macho tu sangat penting. So kalau mereka ada role model yang elok, mungkin mereka akan ambil sedikit nasihat dari tokoh-tokoh tersebut. Tetapi kalau role model mereka remaja lelaki yang lebih tua dah merokok, dah ambil dadah, mungkin mereka rasa inilah cara untuk kita menampakkan diri kita sebagai cool, lelaki yang sebenar dan sebagainya. Kalau dulu-dulu zaman saya membesar, kalau Lea ingat lagi ada iklan rokok dalam TV yang menunjukkan lelaki ni berkuda, smart dan sebagainya. So the same thing, walaupun benda ni sudah ban, sudah lama ban, tapi prinsip dia lebih kurang sama sampai hari ini. That's why budak perempuan biasanya kita tak nampak sangat iklan ataupun di media sosial. Kalau perempuan merokok biasanya dalam diam-diam saja. So itu salah satu faktor sosial yang saya boleh katakan ketara. Yang nombor duanya sebab proses emosi. So lelaki kadang-kadang mereka rasa merokok ni secara untuk melegakan stres. Whereas perempuan mereka akan gunakan cara-cara lain seperti bercakap dengan perempuan di rumah sebagai ibu atau kakak, berbincang. So mereka kurang bergantung kepada substance dan even gadget. Tetapi sekarang ada beza sikit. Mereka berkomunikate melalui WhatsApp ke Line ke dan sebagainya. So ada isu lain yang akan timbul. So yang seterusnya budak yang bersekolah dan tidak bersekolah. So education sangat-sangat penting sebab dia akan merangkumi masa lebih daripada setengah hari untuk budak-budak kita. So ada pepatah Inggeris yang lama yang mengatakan idle mind is a devil's workshop. So maksudnya bila kita tak ada sesuatu struktur dalam diri kita, satu matlamat sebagai nak pergi ke sekolah, ada fokus nak belajar. So kadang-kadang kita lebih senang terpengaruh. Dan juga mereka kurang ada kesedaran tentang mungkin isu-isu yang memudaratkan. Seperti mereka mungkin ingat ambil substance ni atau amfetamin ni benda yang biasa je. Ataupun macam bubble gum membantu. Tapi bila mereka pergi ke sekolah ada lebih exposure kepada mereka apa yang elok dan tak elok. So there is a benefit untuk kita educate all our children. Alright. Okay. Ya, betul juga sebenarnya idle minds kan. Bila kalau kita tengok, especially kalau ketagihan gadget ini, bila kita nampak yang anak-anak kita ni semakin tak ada aktiviti, time tu lah macam, especially my children. But I'm bored, I want to watch my phone. I'm bored, I want to play with, I want to play the game. So that's also kira macam idle minds lah. Kita kena sibukkan minda mereka juga kan. Okay. Alright. Kalau lah misal kata kita tahu anak kita alhamdulillah belum lagi cenderung ke arah ketagihan, apa yang boleh kita lakukan sebagai ibu bapa untuk mengelakkan sama sekali ketagihan? Ini bukan saja merokok dan dadah lah, itu obviously lah memang kita akan say no to drugs, no to rokok. Tapi bila bab gadget dan internet ni, macam mana kita boleh membendung lagi ataupun mengelakkan sama sekali ketagihan internet dan gadget ni? So bila kita bercakap tentang anak-anak dan remaja, kita tidak boleh lari daripada keluarga. I see. So keluarga unit yang paling di dalam dan luar sini sekolah dan komuniti. Alright. So kalau di keluarga kita ada saudara, ibu bapa, orang yang lebih tua yang
terjebak dalam benda-benda yang sama seperti selalu guna gadget. Kalau ibu bapa merokok, anak-anak lebih risiko untuk pick up that habit juga. So sama juga kalau ibu bapa dulu pernah ketagih dada tapi sudah berkeluarga, dah ketinggalan tu, kuranglah risiko untuk anak-anak sebab mereka sudah insaf. Tetapi kalau mereka pun yang sepatutnya show a good role model to their children, they themselves are still struggling with the drug problem, anak-anak mereka pun akan berisiko tinggi. So itu yang kita kena be aware of. Nombor 2, kita kena expose our children from young kepada awareness. Kesedaran yang benda-benda ni, macam contohnya gadget ni bukannya all bad. Sebenarnya membantu kita, internet membantu kita. Malapun siaran ini akan melalui internet dan media. So kita kena belajar macam mana hadkan masa. So ini pun boleh kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui role modeling yang efektif. Macam ibu bapa pun ada macam fixed schedule. Okey, dari pukul 7 sampai pukul 8 saya akan tonton TV, tapi lepas tu I'm going to put it down. Kita akan makan malam. Phone tak bawa kepada kita meja makan. Kita makan sekeluarga. So bila ada these kinds of teladan, anak-anak akan lebih senang untuk ikut sebab dia bukan benda yang mereka saja kena ikut. So the rules apply to everybody. So sebenarnya kalau kita fikir balik lah kan, isu ketagihan ini antara salah satu cara untuk mengelaknya adalah ibu bapa pun nak kena mengelak lah dari ketagihan sendiri. Hari ini kita membincangkan ketagihan di kalangan remaja, tapi ibu bapa ni pun ni kena diri sendiri juga kadang-kadang, sebab saya dah banyak kali dah kena daripada anak-anak saya. Like macam Ali, contohlah petik nama anak ya, Ali, dadalah tu main phone. Kenapa you pun tengah main phone? Apa nak jawab time tu? Betul juga cakap dia kan. So kadang-kadang ibu bapa, for me lah, I feel like as a parent that sometimes kita harus dengar apa yang anak-anak kita cakap, walaupun sentap sedikit, tapi itu realitinya. Dan juga kita kena tunjuk kepada mereka cara penggunaan, contohnya kalau gadget, cara penggunaan yang betul. So maksudnya saya boleh guna untuk kerja ke apa, tapi kita ada time limit atau masa kita akan dihadkan. Dan kita cukup juga masa beriadah dekat luar dan sebagainya. So kita kena tunjukkan kepada mereka benda ni adalah expected dan biasa. Sebab kadang-kadang ibu bapa sendiri tak realize. Mungkin mereka sangat busy sebab bisnes dan sebagainya. Tetapi anak-anak sedang perhatikan. So kalau kita semua fikir balik, bila anak umur dalam lingkungan 2 hingga 5 atau 6 tahun, mereka akan meminta kita come and play with me. Lepas tu, kalau kita tak main atau layan mereka, mereka akan move away. So we have lost the connection to our children. So itu yang sangat penting. Kalau kita nak anak-anak kita open dan boleh bertanyakan kita bila mereka ada masalah, kita kena establish that connection from very early. Very early. Tapi betul lah, macam doktor cakap sendiri, khususnya zaman sekarang ramai ibu bapa yang work from home lah katakan. Kita sendiri pun tak sedar apa segala peraturan yang kita setkan untuk anak-anak kita tak terikut. Yalah, pukul 8 malam orang baru nak makan, tiba-tiba bos WhatsApp. Takkanlah kita tak reply WhatsApp bos kan. Tapi itu dah jadi, you know, I mean, it's already, dia akan menunjukkan contoh pada anak-anak. Oh, okay. So kalau certain cases boleh lah maksudnya. You know, I mean, does that, how can parents kurangkan itu? So kalau katakan use your example, boss WhatsApp and you have to answer, kita kena tunjukkan kepada anak kita that this matters. So dari segi excuse yourself, maafkan saya, I have to reply this message because it's from my boss, I'll be back. And stick to your word. Jangan lepas tu pergi layar mana-mana internet and all that and delay the time. Answer and come back to the table. So you're trying to show that you have a commitment juga. And another thing is, a lot of times budak-budak akan buat benda ni secara terselindung.
Right. So ibu bapa tidak akan tahu yang mereka sedang buat macam WhatsApp atau main dengan internet. Sometimes budak simpan phone dekat bawah meja. Exactly. So what I realise is that kebanyakan ibu bapa macam tidak dapat satu trust daripada anak mereka untuk anak mereka pun harus be open. Yap. So that is a big problem that we see these days. Okay, so kita harus juga maintain a certain an amount of transparency dengan anak kita lah. Yes. Sikap terbuka dengan mereka. Ya, ini kerja 2 minit saja, habis okay dah, and I'm back at you. Exactly. Okay, so tapi janganlah pula sembunyi. Kita janganlah sembunyi juga, nanti diorang nampak oh kamu boleh tipu, ibu bapa boleh tipu, kita tak boleh tipu. And kadang-kadang kalau kita fikir balik, kalau ibu bapa pun ada masalah dengan let's say ketagihan gadget, sebab ada juga kes-kes yang saya tengok di klinik, bukan anak yang ada masalah ketagihan gadget saja, malah pun ayah dia pun sama. Okay. Ayah dia main Xbox sehari suntuk. Kalau weekend mak saja handle rumah, ayah dia main saja, tanpa tidur kadang-kadang. So that is when kita kena juga address the parental issue. And bila anak-anak datang kepada klinik saya selalu bercakap dengan ibu bapa dan cuba beritahu mereka kita kena offer help to this child, sebab masalah ketagihan ini kita kena recognize ialah satu kelakuan. It's a behavior. So you have to separate the child from a behavior. So bila kita buat macam tu, kita boleh address the problem. Tapi bukan label child tu sebagai satu problem. Ini sangat penting. Kita tak nak anak itu digelar sebagai problem child. Kita nak beritahu kepada anak itu, you have a problem. You are not the problem. You're not the problem, but I'm here with you untuk bersama-sama tackle atau handle problem dengan doktor atau kaunselor yang boleh menolong kamu untuk kurangkan masalah gadget ke smoking ke apa-apa ketagihan. Alright. So yang penting kalau ibu bapa nak bridge that gap, nak masuk ke dunia mereka, mereka kena bagi satu trust kepada anak mereka. Mereka tak marah kepada mereka, tetapi cuma mereka tak boleh accept kelakuan. The problem. And at the same time, ibu bapa pun harus jugalah sentiasa ingat, dia bukan semata-mata kepercayaan kami pada anak-anak, tapi kepercayaan anak-anak kepada kami itu sangat-sangat penting juga. Alright. Okay, kita akan berehat seketika. Kembali bersama kami nanti, tetamu online kita ada soalan untuk Dr. Anita. Alright, jangan ke mana-mana, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Kita masih lagi membincangkan ketagihan rokok, dadah dan juga gadget. Dan setakat ini Dr. Anita telah membantu kita ingatkan kepada kita kepercayaan antara ibu bapa dan anak-anak kepada ibu bapa adalah sangat penting. Dengan itu, ayolah kita ke tetamu online kita untuk soalan mereka. Kita mulakan dengan pasangan ibu dan anak, Puan Linda dan juga Atika. Silakan dengan soalan anda. Assalamualaikum. Saya ada anak bongsu berumur 8 tahun yang mana sekarang mengikuti kelas PDPR secara online. So sepanjang dalam kelas tu, kadang in between kelas tu dia boleh on lagi satu screen and then ada kawan-kawan yang ajak main game. So it will be macam most of the time bila dia masuk kelas saja mesti ada that screen. Luckily satu hari I memang dapat nampak. So macam mana kita nak avoidkan benda-benda macam ni? Macam kalau parents yang tak bekerja, mungkin dia boleh tunggu. Bagi parents yang bekerja, macam mana kita nak pantau keadaan situasi yang macam ini? Terima kasih Puan Linda. Silakan doktor. Puan Linda, congratulations sebab Puan peka, you're peka enough to actually notice anak yang ada 2 skrin ni. So itu pun ramai ibu bapa tidak dapat pick up. So the next is what is the solution? One, mungkin Puan Linda boleh bincang dengan anak apakah sebab. Dan sebab yang utama yang ramai kanak-kanak beritahu saya ialah mereka sangat bosan dengan kelas. So ini satu masalah yang biasa
Tetapi walaupun bosan, macam kita tidak boleh allow this kind of behavior to continue. So kita mungkin boleh guna positive reinforcement. Maksudnya kita boleh suggest kepada anak, okay, kalau anak mengikuti kelas dengan honestly, dengan jujur, so mungkin dapat bonus time untuk main waktu petang. Sebab kalau kita bagi punishment ni akan buat anak rasa satu, tak puas hati, dua, marah, tiga, dia akan kata tidak adil sebab kawan-kawan lain boleh. Mungkin ibu bapa mereka tiada di rumah. So kita kan ada didikan kita secara agama dan sebagainya. So kita boleh guna semua kekuatan tu. Dan lagi satu, saya selalu akan kata benda ini berulang. Kita mesti fokus kepada anak sebagai ada potensi untuk membuat keputusan yang baik. So kita kalau bersangka baik dengan anak. Bersangka baik. So kita akan kata, anak, saya percaya, ibu percaya dengan kamu memang boleh ikhlas ikuti kelas. Sebab itulah tanggungjawab kamu dah umur 8 tahun, kamu ada tanggungjawab. Biasanya kamu sangat bertanggungjawab dalam isu-isu lain dan mungkin bagi mereka macam peranan. Kalau ada adik-adik yang lebih kecil, senang sikit lah. Kalau kita nak contohkan mereka sebagai teladan. So kalau abang ni ikut kelas betul-betul, barulah adik-adik boleh follow. So bagi banyak praises. Especially kalau dia datang dan kata, hari ni ibu, saya tak main YouTube ke screen lain. Saya ikut kelas 100%. So bagi reward sikit. Tapi reward saya selalu nasihatkan kepada ibu bapa, jangan dalam bentuk hadiah atau duit. Atau sekarang budak tak nak duit tau. Dia nak duit App Store tu, atau credit, coins atau kredit. So jangan buat dalam benda yang duit dan sebagainya, material. Kita tak mahu material, kita cuba mungkin bagi dia masa lebih dalam apa yang dia dah suka. Right. Extra chocolate boleh? Boleh lah. Okay. Sebab saya sedikit strict dengan makanan yang bergula ni. So kalau you berjaya 1 jam itu tu treats. Kan you berjaya tak kacau, tak lari fokus, okay, you can have a chocolate. Macam tu. Kejam ke tak apa. Soalan seterusnya silakan Atika. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya, macam mana nak elakkan dari terlalu bergantung pada gadget? Okey, so selalu soalan ini akan ditanyakan kepada saya. Ini konsep yang sangat berkait rapat dengan mengawal diri sendiri. So masalah zaman sekarang ialah kita ada problem kita panggil delayed gratification. Maksudnya kita nak lengahkan masa kita untuk dapatkan sesuatu yang kita suka tu, kita rasa susah sangat. Apa yang kita nak sekarang. Faham. So dalam bergantung daripada gadget ni, kita perlu praktiskan sedikit macam disiplin diri. So kita kena ada jadual dalam diri kita. Okey, kalau kita nak layari internet untuk homework, kita akan buat untuk setengah jam. Macam mana kita nak ingatkan diri? Very good. Kita ada phone kan, semua orang ada phone, letakkan alarm. Kalau dulu saya suruh ibu bapa belikan yang jam pasir untuk sejam ke setengah jam. Sekarang dekat Shopee, Lazada ada yang plastik. Right, hourglass tu kan. Tapi tak gelas lah, plastik lah. Plastik so tak mudah pecah. And then kita boleh juga guna untuk ibu-ibu, mereka tahu yang memasak. Timer tu. So kita boleh, tapi yang tu bising sikit lah. Kalau tak nak bising tu, hourglass ataupun alarm dalam phone. Sebab kalau kita tak ada reminder, saya sendiri pun boleh terleka. So bahkan lagi anak-anak kan. So kita nak bergantung kepada gadget ni adalah bila kita allow diri kita untuk lama dan terleka dengan benda tu. So itu akan menjadikan kita sangat suka nak tengok bahan-bahan dalam internet atau social media dan kita susah nak stop. Right. So it's basically kita break the routine lah. Yes. Break the routine dan pada masa yang sama kita set routine yang lebih sihat. And self-control. Alright. Okay, cool. Okay, soalan yang seterusnya daripada Encik Suhaimi dan juga anaknya Ariana Sufia. Silakan Encik Suhaimi. Hi, Doktor.
remaja perempuan mungkin alami banyak risiko jika terpalit dalam isu ketagihan. Apakah langkah secara lebih lembut dan halus yang boleh dilakukan untuk mengawal diri daripada terjebak? Wow. So soalan yang sangat bagus sebab remaja perempuan ni dalam satu fasa hidup yang sensitif kan. Mereka go through banyak perubahan hormon dan sebagainya. So mereka memang zaman sekarang sangat berisiko untuk terjebak dalam ketagihan gadget dan social media lah, nak guna banyak social media. So secara lembutnya kita kena ada bagi ruangan dengan anak ni untuk bercakap tentang dia punya perasaan. Kebanyakan masa anak perempuan ni dia beza sikit dengan anak lelaki. Mereka suka terpaut dengan benda yang menyebabkan mereka rasa bagus atau nampak bagus. So kadang-kadang bila mereka melayari tempat-tempat internet ke laman sosial, mereka nak dengar ramai komen ataupun banyak likes. So mereka akan post benda lebih banyak. So benda tu akan menyebabkan mereka macam tertagih. So kalau kita nak mengawal benda tu, mereka kena dapat, so that's their need. So kalau dia punya keperluan tu, kita boleh meet dekat rumah. Right. So daripada mereka rasa terpaksa post di laman media sosial untuk dapatkan likes dan positive affirmations itu, kita sebagai ibu bapa kita berikan siap-siap positive affirmations tu. Kita boleh bagi positive affirmation ataupun kita boleh menggalakkan mereka menceburi diri dalam benda-benda yang macam contohnya bermain muzik yang menyebabkan mereka rasa lebih positif tentang diri mereka. Mereka ada kebolehan. A new skill. Sebab anak perempuan ni mereka perlu rasa orang sayang mereka, diri mereka disayangi dan mereka ada confidence. Anak perempuannya pula, Ariana, silakan dengan soalan anda. Doktor, saya nak tanya, ketagihan akan merosakkan sebuah keluarga, akses kepada mesin atau gadget dan rokok dan vape serta dadah. Apakah ini contoh kemajuan atau kemunduran? Kemajuan atau kemunduran? Soalannya sangat-sangat bagus. So it's like this. Dia boleh dikatakan double edged sword ataupun kita boleh tengok gelas ni half empty atau half full. So dalam satu perspektif, mungkin kita boleh tafsirkan semua internet dan zaman moden ni, all the facility zaman moden ni adalah satu kemajuan. Tetapi kalau disalahgunakan, dia akan jadi kemunduran. Yang masalah sekarang ni, ramai lebih fokus kepada benda-benda yang memundurkan mereka. Dan kita kena faham kenapakah kita allow diri kita ni untuk tertagih. Kadang-kadang ada juga masalah yang kita tidak sedar. Contohnya faktor-faktor genetik yang menyebabkan kita ni mungkin lebih cenderung. Tetapi faktor ini tidak 100%. Sebab ada juga faktor keluarga atau environment. So sebagai satu keluarga, kita kena sangat peka. Apakah situasi dalam keluarga kita, kalau ada tekanan ibu bapa, kalau ibu bapa asyik bergaduh, anak-anak tak ada tempat untuk berpaling, mungkin mereka akan cari benda-benda macam internet ni dengan cara yang tidak betul yang membawa kepada kemunduran. Instead of kemajuan, kalau mereka buat benda yang macam research dan sebagainya, mungkin mereka akan menuju kepada Menara Gading. So kita kena view this issue secara, I would say, seimbang. Sebab kalau tak ada internet dan sebagainya, kita akan lebih mundur. Of course. Tapi kalau kita salah guna pun kita mundur juga. Ya, betul. Untuk barang-barang seperti dadah, merokok, benda-benda ni memang tak ada kemajuan lah. Memang tak ada kebaikan langsung lah. Ya. Tetapi kita kena ingat juga, dadah ni contohnya amfetamin, yang kita beli secara haram tu dadah. Tetapi dalam macam konteks perubatan, kita gunakan medication atau
ubat yang ada kandungan yang kita panggil lebih kurang sama tapi bukan the same untuk merawat budak yang ADHD dan sebagainya. ADHD tu hyperactive disorder. Attention deficit hyperactive disorder. Jangan tanya macam mana saya tahu, doktor. I'm a psychiatrist wonder child gitu. Okay, no. But betul. Itu kita berbalik kepada cara kita imbangkan kehidupan kita lah. Sama juga dengan benda-benda lain sebenarnya kan. I mean like in life ada saja yang makin maju tapi pada masa yang sama kita ni dengan mentality kita ni yang macam susah sangat nak ikut pengaliran masa tu, nak maju bersama dengan masa tu. Jadi itu adalah sesuatu yang kita harus cubalah, dan sebagai manusia I think it's something that we're forever learning. How to balance out the good and the bad, future, past, present, semua tu. So but thank you Ariana, di usia yang muda dah tanya soalan seperti ini. Memang nampak sangatlah yang Ariana dah awal-awal dah memang jenis yang I need to know how to balance my life. So good job, well done. Okay, kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Kita sedang berbincangkan mengenai ketagihan merokok, dadah, dan silent killer kita adalah gadget, ketagihan gadget ataupun internet. Terus ke soalan tetamu online kita. Kita bersama dengan Puan Norita dan juga Iz. Silakan. Hai doktor. Hello. Saya nak tanya, kenapa ya ibu bapa tak bagi anak main game lama-lama? MCO ni bukan boleh keluar main bola sepak dengan kawan pun. Oh, dia kasih zest kat mak dia sebelah tu. Okay, tapi you know, I mean, silakan doktor. I guess ibu bapa ada tanggungjawab untuk monitor dan ada macam had untuk anak mereka. Kalau mereka bagi anak main dari siang hari sampai malam, maksudnya mereka ketepikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa. So itu adalah kurang digalakkan lah. Kalau ada ibu bapa yang terbuat begitu, kita juga perlu membantu ibu bapa untuk menyedarkan kalau mereka punya anak hanya terpengaruh untuk main, mereka tidak dapat belajar. Sebab bila kita main, kita akan gunakan kita punya tenaga fikiran. Betul tak Is? Kalau kita main. Dan bila kita buat macam tu, kita akan jadi sangat letih. Bila letih akan mengganggu kita punya ability untuk tidur dengan nyenyak dan ability kebolehan kita untuk belajar. So nanti kita tak dapat habiskan pelajaran kita dengan cemerlang. Okay, thank you doktor. Dan lagi satu Is, okay, I help out your mother. Okay, Is, kalau main bola sepak pun paling command 1 jam, 2 jam, 90 minit aja. Main game takkan sampai 3-4 jam. Mana boleh, touchy lah. Okay, Puan Norita, harap itu membantu. Silakan dengan jawapan soalan anda. Okay, kalau saya nak tanya ya, kalau misalnya kita nak main game ni kan berlebihan, main berlebih-lebihan, memang tak bagus. Betul. Tapi kenapa wujudnya e-sport? Bukan ke bila kita nak masuk e-sport tu anak kita kena berlatih berjam-jam? That's a good question. Saya tak berapa nak arif sangat dengan dunia e-sports ini, but I understand that they treat it like an actual tournament. So ada masa untuk latihan, ada masa untuk strategi dan segala bagai macam sports biasa. So mungkin doktor boleh terangkan sikit. So e-sports ni atau tournament ini adalah satu bisnes. So seperti bisnes-bisnes lain di dalam dunia ini, seperti bisnes rokok dan sebagainya. So memang wujudnya e-sports ni untuk setengah-setengah sektor pihak untuk buat untung dan sebagainya lah, cari makan. Dan kita tak boleh nafikan ada setengah gamer yang memang kaya daripada bermain dalam e-sports ni. Tapi itu jadi mereka punya pekerjaan. Tapi yang beribu-ribu yang beria-ia untuk menjadi macam pemenang atau professional gamer ni, daripada beribu-ribu itu hanya yang kita boleh nampak itu
kurang daripada beberapa ratus je dalam dunia ni lah. So kalau kita nampak anak kita memang arif nak jadi gamer, mungkin kita kena balik kepada ibu bapa lah. Kalau mereka confident ini boleh membiayai anak secara dari mereka punya seluruh hidup, go ahead. Tetapi kita kena fikir juga, kalau gamer ni dia tak ada masa untuk berkeluarga dan sebagainya. So ada banyak sekatan. Kalau kita ada harapan anak kita ada hidup yang seimbang, akan berkeluarga, akan bekerja, akan belajar, dan kita kena fikirkan untuk mereka hadkan masa. Right. Saya rasalah Puan Norita, saya pun bersependapat juga dengan Puan Norita. Tapi kita berbalik kepada e-sports. Okey, e-sports itu dia macam juga sports in general, kena kan our athletes pada usia yang muda memang habiskan masa di gym. Kalau tak di gym, baru kat dalam kelas, langsung tak tengok dunia luar. Contohnya lah, so if you can see, if you see a potential in your child in e-sports, why not? Sama macam kalau kita nampak potensi anak kita jadi pemain bola sepak profesional, why not, kan? Tapi back to balance jugalah, insya-Allah. Saya bercakap ni sebab anak saya bercita-cita nak jadi gamer juga. So I feel you, Puan Norita, I feel you. Kita tengoklah macam mana nanti ya. Give it a few weeks, few months. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi menonton, kepada tetamu-tetamu online kita dan juga kepada Dr. Anita. Kepada anda yang mungkin tertanya, kalau anak saya ni dah terjebak, ada potensi tinggi untuk ketagih, di manakah saya boleh mendapatkan bantuan, di manakah saya boleh mendapatkan tips-tips untuk kurangkan risiko ini, layari, like, follow dan share laman media sosial kami. Kami akan kongsi semua informasi, maklumat yang akan dikongsikan oleh Dr. Anita sekalipun di sana nanti. Okey, saya harap episod ini dapat membantu anda sebanyak mana yang telah membantu saya. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang, insyaAllah. Saya Sharifah Alea, Datuk Syashul. Bye-bye.